Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada semua penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada pagi ini untuk kita meneruskan perbincangan. Dan seperti biasa, kita bawakan topik-topik untuk dibincangkan berdasarkan tema mengikut hari-hari yang ditetapkan. Baik, dan pada hari ini kita bakal mengupas berkenaan dengan tema sirah. Kita menyambung tentang perbincangan 25 Nabi dan Rasul tentang kisahnya, iaitu pada hari ini tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Bagaimana kupasan dan perbincangan perjalanan cerita. Sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua untuk sama-sama kita ambil pengajaran, ambil iktibar dan kita cuba untuk mengenali dengan lebih dalam siapakah dia Nabi Syuaib alaihi salam. Baik, seperti biasa untuk buat panggilan boleh pergi ke dua saluran kita. Yang pertama untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 dan tunggu sehingga talian dibuka, ataupun nak terus pergi bertanya soalan di ruangan Facebook kita di Tanyalah Ustaz TV3. Boleh bertanyakan soalan di ruangan komen yang tersedia dan jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Jangan lupa war-warkan kepada sahabat-sahabat anda yang mungkin pada pagi ini tidak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah. Boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Tanyalah Ustaz TV3. Siaran secara langsung kita bawakan kepada anda. Baik, bintang ilmuwan yang bakal mengupas perbincangan kisah Nabi Syuaib alaihi salam pada pagi ini, kita bawakan khas kepada anda bintang ilmuwan Ustaz Umar Aziz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Bersama dengan kita di studio Ustaz, serba putih pada pagi ini ya. Oh, terima kasih banyak. Baik. Jadi Ustaz, kebiasaannya bila mana kita sebut tentang sirah memang kita tertumpu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita cuba nak bawakan dalam tema sirah ini tentang kisah 25 Nabi dan Rasul, tapi hari ini tentang Nabi Syuaib. Mungkin Ustaz ada mukadimahnya, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada dai. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat bertemu dalam majlis ilmu yang merupakan taman syurga buat setiap daripada kita. Dan pada pagi ini kita nak bercerita tentang satu kisah yang menarik. Dan tidak ada kisah yang tak menarik yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan kisah yang kita nak ceritakan adalah kisah tentang seorang insan yang hebat, seorang insan yang mahir dalam menyampaikan hujah dan dalil tentang keesaan Allah. Beliau adalah baginda Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Kenapakah kita berkongsi cerita dan kisah? Kerana nombor satu, tidak ada yang lebih cepat untuk mengubah hati, meninggalkan kesan pada hati lebih daripada cerita dan kisah. Sebab itu dalam surah Hud firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan kisah-kisah yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Tujuannya manuthabbitu bihi fuadak, untuk menjadikan hati kamu lebih teguh, lebih istiqamah, lebih kuat. Dan kemudian supaya kamu mengetahui tentang kebenaran melalui cerita-cerita. Yang ketiga, pada waktu itu adanya mau'izah, adanya nasihat, wa zikra, dan adanya peringatan. Namun kisah-kisah ini akan sekadar menjadi cerita dan kisah apabila kita tidak menghayati dan mengambil pengajaran daripadanya. Sebab itu saya minta sahabat-sahabat untuk catat poin yang kita akan kongsikan, untuk bantu share dan sebarluaskan, kerana firman Allah pada penghujung surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada cerita-cerita yang kami telah kongsikan kepada kamu daripada nabi-nabi yang terdahulu wahai Muhammad, ibarah, ada terlalu banyak pengajaran, liulil albab, untuk orang-orang yang pada waktu itu mahu berfikir. Mudah-mudahan insya-Allah. Lalu inilah kisah
Nabi Syuaib yang bakal kita kongsikan sebentar lagi insya-Allah. Insya-Allah. Baik, tiada kisah yang tidak menarik yang dinukilkan di dalam Al-Quran yang mana sudah pastinya pada hari ini tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Kita nak dengar dengan lebih lanjut kupasan dan perbincangan dan kita nak telusuri dengan lebih awal ataupun senang mudah katalah tentang biodatanya Ustaz. Bagaimana namanya Syuaib itu diambil dari mana, maknanya dari keturunan mana, itu kita akan bawakan kepada anda. Baik, jom kita terus ambil soalan pertama untuk perbincangan hari ini di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Puan Rahimah Saud. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Ustaz, Nabi Syuaib berada pada bilangan ke-13 dalam hitungan para rasul. Soalannya, Nabi Syuaib berketurunan dari siapa dan di manakah tempat tetap Nabi Syuaib berdakwah? Terima kasih kepada Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Kita serahkan kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih Dai. Ahlan kepada Puan Rahimah Saud. Terima kasih kerana bersama dan bertanya dalam program Tanyalah Ustaz ini. Lalu Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam dalam turutan 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, maka terletak pada susunan yang ke-13. Maka yang pertama saya nak kongsikan tentang bilangan para rasul. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu taala, bilangan para rasul adalah sebanyak 313 orang dan bilangan para nabi adalah sebanyak 124,000 orang. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 dan itulah yang wajib kita percaya dan beriman kepada mereka. Kemudian berkenaan tentang pertanyaan Puan Rahimah Saud bahawa baginda daripada keturunan siapa? Maka baginda Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam daripada keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan kebanyakan para nabi dan rasul selepas Nabi Ibrahim datangnya daripada keturunan Nabi Ibrahim, sehingga baginda Nabi Ibrahim dikenali sebagai Abul Anbiya, bapa para nabi. Dahsyat Nabi Ibrahim. Apakah nasab dan silsilah keturunan Nabi Syuaib? Maka ada terlalu banyak pendapat yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Antaranya bahawa Nabi Syuaib nama baginda adalah Syuaib bin Mikail bin Yashjub bin Madian bin Ibrahim. Ini pendapat yang ada dinukilkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Sementara itu Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Fatah menyebut tidak, di antara Nabi Syuaib dan Nabi Ibrahim ada beberapa nama yang lain. Maka Imam Ibnu Hajar punya pandangan adalah nama beliau adalah Syuaib bin Mikail bin Yashjur bin Lawa bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ada penambahan 3 nama, iaitu bertemu dengan keturunan Nabi Yaqub terlebih dahulu dan barulah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi saya nampak yang Madian tu digugurkan Yang Madian tu digugurkan Da'i daripada pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Maka ini daripada sudut nama keturunan beliau. Dan realitinya tidak ada yang pasti kerana terlalu banyak pendapat-pendapat daripada kalangan para ulama sirah. Di manakah baginda berdakwah? Maka dalam Al-Quran Da'i bila kita lihat, maka Nabi Syuaib disebutkan Allah utus kepada 2 tempat. Yang pertama, nama sebagai Madian. Lalu Madian, kalaulah kita lihat dalam keturunan yang pertama tadi, nasab yang pertama, beliau adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Anak kepada Nabi Ibrahim. Maka Madian ini segala anak cucu yang lahir daripada beliau. Maka mereka ini dikenali sebagai kabilah Madian. Lalu kabilah Madian ini mereka menetap di mana? Mereka menetap di antara Hijaz dan juga Syam, ataupun pada zaman kita dikenali sebagai Urdun ataupun Jordan. Maka itu penempatan kaum Madian. Yang kedua, Al-Quran ada menyebutkan yang Nabi Syuaib diutuskan kepada Ashabul Aikah. Lalu para ulama berbeza pendapat. Adakah Ashabul Aikah ni dan Madian adalah golongan yang sama? Ataupun Ashabul Aikah dan Madian ini 2 golongan yang berbeza.
kedua-dua para ulama, kumpulan para ulama, mereka ada dalil mereka dan mereka pada waktu itu ada cara untuk mereka terangkan dalil mereka. Maka sebab itu bila kita belajar tafsir, ada yang mengatakan kaum Madian berbeza daripada Ashabul Aikah. Ada sebahagian tafsir menyebut bahawa kaum Madian adalah sama seperti dengan Ashabul Aikah. Dan itu disokong, yang majoritinya adalah mengatakan mereka ni sama. Berdasarkan hadis riwayat Hakim daripada Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala bahawa Madian dan Ashabul Aikah adalah kumpulan yang sama. Lalu saya harap saya dapat membantu menjawab pertanyaan daripada Puan Rahimah Saun. Baik, terima kasih Ustaz. Dan itu berkenaan dengan bagaimana keturunan dan di antara 25 yang wajib kita ketahui duduk pada tangga yang ke-13 untuk turutan Nabi dan Rasul. Dan tadi juga disebutkan berkenaan dengan tempat di mana Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah, itu di Madian saya. Dan mungkin secara ringkas mungkin boleh Ustaz kongsikan kepada kita sebenarnya Syuaib itu diambil daripada perkataan apa? Dan kalau kita lihat pada Nabi Musa alaihissalam mungkin Musa itu bermakna pokok air Ustaz. Tapi kalau Syuaib itu mungkin ada maknanya tersendiri Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam sepotong hadis yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Kathir, maka Nabi SAW pernah bersabda, walaupun ada sedikit sebanyak pada sanadnya, namun Nabi SAW pernah bersabda bahawa ada 4 orang Nabi daripada bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Saleh, baginda Nabi Muhammad SAW dan Nabi Syuaib. Lalu kerana baginda daripada bangsa Arab, sebab itu penempatan baginda pun di antara Hijaz dan juga Syam pada zaman itu ataupun Jordan pada zaman kita, maka perkataan Syuaib itu diambil daripada makna jalan, Sya'aba, Shin Ain Ba. Lalu kenapakah baginda dinamakan dengan Syuaib? Maka para ulama ada yang memberikan pandangan kerana baginda menjadi penghubung jalan, menjadi pembuka jalan, mengajak manusia kepada kebenaran. Maka ada pandangan yang mengatakan begitu dan ada juga pandangan-pandangan yang lain kenapakah baginda dinamakan dengan Syuaib. Tapi antara pandangan yang dekat di hati saya, kerana baginda adalah dalam hadis Nabi sebut berbangsa Arab, maka bila diambil daripada perkataan Syuaib ataupun Shin Ain Ba memberi makna jalan, maka seolah-olah baginda adalah pembuka jalan kepada kebenaran. Mudah-mudahan setiap daripada kita menjadi pembuka jalan kepada kebenaran, miftahan lil khair. Maka mohon jasa baik sahabat-sahabat ajak lebih ramai ahli keluarga kita, teman-teman kita untuk menonton TV3 dalam program Tanyalah Ustaz pada setiap pagi, insya-Allah. Insya-Allah. Berasal daripada perkataan jalan saya dan diberikan terus nama adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Banyak lagi kita akan kupas sebentar sahaja lagi. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kita ucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada pagi ini, meluangkan masa bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk mendapatkan perbincangan ialah setiap hari bersama dengan kita, tak kira tema akhlak, hadis, fiqh, akidah, dan tetap juga bersama dengan kita dalam topik sirah perbincangan pada hari ini tentang 25 kisah para rasul berkenaan dengan Nabi Syuaib alaihissalam pada hari ini. Baik, kita teruskan perbincangan. Kita ambil soalan dari sahabat kita di Facebook, Tanyalah Ustaz Nur Dahlia Biru. Kita lihat soalannya.
Assalamualaikum Ustaz. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagaimanakah perwatakan dan peribadi Nabi Syuaib alaihissalam? Benarkah beliau ataupun baginda memiliki rupa paras yang sangat tampan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Da'i dan juga terima kasih kepada Nur Dahlia Biru di atas soalan yang ditanya. Berkenaan tentang rupa paras para nabi dan rasul selain daripada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita ketahui secara jelas daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Berbeza dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab syama'il yang dikumpulkan seperti Imam Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi detail, seperti Imam Qurtubi mengumpulkan tentang baginda Nabi sangat detail, tentang bagaimana rambut baginda, wajah baginda, kening baginda, ketinggian baginda, maka sangat detail kalau tentang Nabi SAW. Sebaliknya tentang para nabi dan para rasul yang lain, maka pada waktu itu tidak ada yang detail seperti baginda Nabi SAW. Cumanya menjadi keyakinan kita, umat Islam, bahawa setiap nabi yang Allah utuskan dalam membawa risalah yang mulia, yang pertama para nabi pada waktu itu mulia nasab mereka. Sebab supaya tidak menjadi tuhmahan pada nasab. Lalu setiap para nabi dan rasul nasab mereka mulia. Yang kedua, mereka ini terpelihara daripada kecacatan zahir dan batin, dalaman dan luaran mereka. Yang ketiga, para nabi pada waktu itu mereka terpelihara daripada sifat-sifat yang tercela. Mereka terpelihara daripada sifat-sifat yang tercela. Maka berlandaskan ini, semestinya setiap para rasul dan para nabi pada waktu itu memiliki kelebihan yang tersendiri dan juga memiliki wajah yang pada waktu itu tampan dan indah. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kerana secara jelas berapa ketinggian baginda, rupa paras baginda, maka itu tidak ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Lalu inilah yang mana saya dapat kongsikan, harap dapat membantu dalam menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Tentang Nabi Syuaib alaihissalam, perwatakan dan peribadi baginda. Baik, Ustaz, kebiasaannya kalau kita sebut tentang kisah para Nabi dan Rasul, mesti ada trademark dia, ataupun kita sebut saja tentang Nabi ini, Rasul ini, mesti ada satu benda yang kita dah nampak tentang keistimewaannya. Macam contoh Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya. Tentang Nabi Muhammad SAW, mesti kita cerita tentang peribadinya yang sangat hebat, mungkin tentang membelah bulan dan sebagainya. Ataupun tentang Nabi Isa mungkin mengubati penyakit, tentang Nabi Sulaiman tentang kehebatannya boleh berbicara dengan haiwan dan memerintah segala. Tapi kalau kita sebut tentang Nabi Syuaib alaihissalam, mungkin ada sesuatu juga yang bila sebut Nabi Syuaib, inilah yang kita akan nampak pertama sekali. Apa dia Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih kepada Da'i di atas soalan yang sangat baik. Maka betul seperti mana kata Da'i, setiap para nabi dan juga para rasul terutamanya, mereka pada waktu itu Allah berikan sesuatu yang bersesuaian dengan zaman tersebut, yang kita kenali sebagai mukjizat ataupun pluralnya adalah mukjizat. Lalu setiap para nabi diberikan mukjizat bersesuaian dengan zaman tersebut. Sebagai contoh, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, baginda hidup pada zaman di mana ahli sihir dan juga mereka yang mahir dalam sihir dipandang tinggi. Sehingga dalam sebahagian riwayat tafsir, ketika mana berlakunya pertempuran ataupun berlakunya perlawanan yang diatur oleh Fir'aun antara Nabi Musa dan juga ahli sihir Fir'aun, dalam sebahagian riwayat menyebut jumlah ahli sihir yang Fir'aun kumpulkan untuk lawan Nabi Musa adalah sebanyak 80,000. Punya ramai ahli sihir yang dia ada. Lalu pada waktu itu ahli sihir diagungkan. Maka baginda Nabi Musa diberikan dengan satu trademark seperti mana kata Da'i, ataupun diberikan dengan mukjizat yang mana menjadikan ahli sihir yang dipandang tinggi pada waktu itu lemah. Itu tujuan mukjizat, menyedarkan manusia dirinya lemah. Sebab bila manusia tahu dirinya lemah,
baru dia tahu betapa berkuasanya Allah. Maka sebab itu dipanggil mukjizat, melemahkan manusia yang sombong, yang ego dan sebagainya. Maka apakah mukjizat Nabi Musa? Tongkat boleh berubah menjadi ular. Tangan boleh mengeluarkan cahaya. Pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kita lihat pada waktu itu yang dipandang tinggi adalah perubatan dan dipandang tinggi mereka yang mahir dalam bahagian tersebut. Maka Nabi Isa diberikan dengan sesuatu yang orang pada zaman itu tak boleh buat, iaitu menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, menyembuhkan orang yang pada waktu itu buta, dan yang lagi hebat dengan izin Allah, pada waktu itu menghidupkan orang yang mati. Seperti mana dalam Al-Quran sebut. Lalu baginda Nabi SAW, apakah trademark baginda? Maka pada zaman Nabi SAW yang dipandang tinggi adalah sastra bahasa Arab. Sangat dahsyat sastra bahasa Arab. Kalaulah kita tengok Al-Quran yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, yang kita kenali sebagai Rasam Uthmani, ada 6 buah Al-Quran tersebut. Maka Al-Quran pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, dia tidak ada baris. Tak ada baris, ramai yang boleh baca dengan pengetahuan nahwu dan saraf. Namun dahsyatnya orang Arab pada waktu itu, Al-Quran tersebut titik pun tak ada. Nak menunjukkan hebatnya sastra. Padahal Khalifah Uthman bin Affan pada waktu itu dah tahun 25 Hijrah, selepas kewafatan Nabi. Maka bagaimana masyarakat Quraisy pada zaman Nabi, lagi dahsyat sastra bahasa Arab dia. Maka Allah turunkan satu mukjizat. Dan Allah cabar mereka untuk menandingi mukjizat tersebut. Itulah Al-Quran. Bagaimana Nabi Syuaib? Maka para ulama, contohnya dalam tafsir Al-Wasit li Tantawi menyebut, dan juga para ulama tafsir yang lain, tak disebutkan langsung tentang apakah trademark ataupun mukjizat Nabi Syuaib. Antara Nabi yang pada waktu itu Al-Quran tak sebutkan tentang sebarang mukjizat khusus untuk beliau. Cuma dalam hadis ada disebutkan beliau dikenali sebagai Khatibul Anbiya, pemidato, orang yang mahir berbicara daripada kalangan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Tapi tidak ada pada waktu itu mukjizat seperti Nabi-Nabi yang lain. Allah sahaja yang mengetahui kenapa tak dikongsi dan diceritakan dalam Al-Quran. Namun yang pasti, setiap Nabi ada mukjizat, ada trademark dia yang pada waktu itu menjadikan kaum dia sepatutnya sedar bahawa mereka lemah dan yang maha berkuasa hanyalah Allah. Saya harap dapat membantu da'i, mudah-mudahan. Baik. Seorang ataupun salah satu Nabi ataupun Rasul yang mempunyai satu skill pemidato ataupun bahas ataupun hujah yang sangat-sangat hebat, yakni Nabi Syuaib alaihi salam. Baik, sedang penonton, sebelum saya teruskan dengan soalan yang seterusnya, saya sebutkan di sini talian panggilan sudah pun dibuka. Jadi boleh bertanya soalan di ruangan panggilan kita di platform talian 1800881677 untuk bertanyakan soalan berkenaan dengan Nabi Syuaib alaihi salam yang kita bincangkan pada hari ini. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Puan Masrifah Nur Jamain. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Tanyalah Ustaz, pada usia berapakah beliau dilantik menjadi Rasul dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin kaum Madian? Terima kasih kepada sahabat kita Puan Masrifah Nur Jamain atas soalan yang ditanyakan. Usia berapa Ustaz? Silakan. Masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkenaan tentang usia Nabi Syuaib dilantik menjadi Rasul, maka ada pandangan mengatakan pada usia 40 tahun, kerana pada usia tersebutlah kebanyakan para Rasul dilantik menjadi Rasul. Dan ada juga pandangan mengatakan pada usia 50 tahun baginda Nabi Syuaib dilantik menjadi Rasul. Namun pandangan-pandangan ini adalah sekadar pandangan yang dinukilkan dalam tafsir, tidak ada yang benar-benar pasti. Macam kita tahu baginda Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan pada waktu itu ada hadisnya, ada riwayat yang menyokong dan sebagainya. Namun inilah dua pandangan yang boleh ditemui dalam riwayat-riwayat tafsir. Ada mengatakan usia 40 tahun kerana itulah usia kebanyakan para Rasul dilantik, dan ada mengatakan pada usia 50 tahun.
dan berapa lamakah tempoh yang mereka hidup. Maka dalam Al-Imadul Asbahani, maka ada dua pandangan. Ada yang mengatakan baginda Nabi Syuaib hidup selama 400 tahun, panjang usia baginda. Bahkan ada yang mengatakan sampai 600 tahun, dan juga ada pandangan yang ketiga 240 tahun lebih. Inilah tiga pandangan yang saya dapat jumpa tentang berapakah keseluruhan usia Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Namun kenapa usia ni tak disebutkan dalam Al-Quran? Kerana sebenarnya usia pada waktu itu tidaklah penting. Tetapi yang penting adalah selagi mana Allah beri peluang kepada kita, berapa banyak yang kita ambil manfaat daripada usia tersebut. Sebab itu dalam Al-Quran tak diceritakan tentang usia pada Nabi SAW, supaya pengajaran yang kita boleh ambil adalah usia yang kita hidup. Kalaulah sekadar 30 tahun, ataupun 40 tahun, ataupun lebih daripada itu, berapa banyak yang kita ambil manfaat daripadanya. Sebab itu sabda Nabi SAW, ada dua nikmat yang manusia selalu tertipu, yang manusia jarang hargai, iaitu kesihatan, dan yang kedua adalah al-faragh, masa yang dia ada dan pada waktu itu tidak dihargai. Moga-moga kita dapat menghargai masa yang Allah berikan kepada kita. Menjawab pada persoalan tadi, pada usia berapakah Nabi Syuaib AS dilantik menjadi Rasul? Pada usia 40 tahun saya. Dan ada 3 riwayat menyebutkan usia Nabi Syuaib ada yang 400, 600 dan 240 lebih daripada itu. Baik, itu dia berkenaan dengan usia Nabi Syuaib AS. Baik, sidang penonton keluarga besar Tayalah Ustaz, ayo kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, kembali duduk di meja perbincangan untuk sama-sama meneruskan perbincangan pada hari ini tentang kisah Nabi Syuaib AS, yang mana diambil nama berasal daripada perkataan jalan dan terus dipanggil sebagai Syuaib AS, dan bagaimana penceritaan tentang usia baginda ketika mana dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan di antara kelebihan dan kehebatan yang ada pada Nabi Syuaib AS adalah seorang yang petah berbicara, hujahnya sangat mantap dan juga pernah disebutkan sebagai juru pidato oleh baginda Nabi SAW. Jadi mungkin sebelum kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, kita nak tanya dengan lebih lanjut kepada Ustaz, kenapa Nabi Syuaib AS dipanggil sebagai juru pidato berdasarkan dalam hadis baginda Nabi SAW. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Lalu dalam riwayat Hakim daripada Ibnu Ishaq rahimahumullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang Nabi Syuaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bercerita. Lalu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Nabi Syuaib, baginda ada bersabda, "Zaka khatibul anbiya." Itu adalah khatib, juru pidato ataupun khatib yang petah berbicara daripada kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka para ulama tafsir ketika mana menerangkan hadis ini, mensyarahkan hadis ini, kata para ulama tafsir kenapa Nabi Syuaib disebut begitu. Yang pertama, li husni muraja'atihi liqaumih, kerana baginda ketika mana menjawab pertanyaan, soalan, bahkan kecaman daripada kaum baginda. Kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam surah A'raf ada cerita tentang baginda Nabi Syuaib, dalam surah Hud ada cerita tentang baginda Nabi Syuaib, dalam surah Syu'ara ada cerita tentang baginda Syuaib, dan juga dalam surah Al-Ankabut dan Al-Qasas contohnya.
Maka kita lihat bagaimana baginda bila menjawab setiap tuduhan ataupun kata-kata daripada kaum dia penuh dengan pada waktu itu cara yang terbaik. Maka itu sebab yang pertama. Dan yang kedua, baginda dikenali sebagai khatibul anbiya seperti sabda Nabi, kata para ulama hadis, kerana liquwati hujjatih, sangat kuat dalil dan hujjah yang baginda alaihi salatu wassalam bawakan. Lalu inilah sebab mengapa baginda dikenali sebagai khatibul anbiya dalam hadis riwayat Hakim daripada Ibnu Ishaq rahimahumullahu taala. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan itu. Persoalan berkenaan dengan kenapa dipanggil sebagai juru pidato oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada pemanggil di talian saya, boleh? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Umar Aziz. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Umar. Ustaz Umar Aziz, ini Umar Majid. Ya. Silakan soalan tuan. Jadi soalan saya begini, wagas hari ini. Ya, wagas. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Seperti kita maklumnya Nabi Syuaib yang lahir. Soalan saya, apakah adik-beradik Nabi Syuaib ataupun ahli keluarga Nabi Syuaib juga menerima Islam ataupun ada yang menentang ataupun bagaimana di dalam keluarga Nabi Syuaib ini? Apakah Nabi Syuaib seorang sahaja ke ataupun ada lagi keluarga-keluarga di kalangan adik-beradiknya yang menerima agama Islam dan menyebarkan bersama-sama dengan Nabi Syuaib ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar atas soalan yang ditanyakan tentang keluarga ataupun adik-beradik Nabi Syuaib alaihissalam. Bagaimana sedikit dari Ustaz, silakan. Terima kasih banyak Dai. Teruja nama sama Dai. Nama sama Umar Majid dan saya Umar Aziz. Lalu ahlan-ahlan kepada Tuan Umar, masya-Allah, terima kasih kepada pertanyaan yang ditanyakan sebentar tadi. Maka kalau kita lihat daripada perjalanan hidup para anbiya dan para rasul alaihi salatu wassalam, setiap para nabi pasti ada ahli keluarga yang menentangnya, termasuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Nuh, maka anaknya. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Lut, maka isterinya, walaupun berkongsi tilam yang sama, tempat tidur yang sama. Dan bagaimana kita lihat daripada sirah yang dekat dengan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pakcik baginda yang dikenali sebagai Abu Lahab menjadi orang yang mula-mula menentang secara terbuka dakwah baginda ketika mana Rasulullah berdakwah di Bukit Safa kali pertama. Itulah kali pertama Nabi dakwah secara terbuka. Ketika mana turunnya ayat Al-Quran dalam surah Syu'ara memerintahkan Nabi berdakwah secara terbuka. Maka ketika mana Nabi sampaikan dakwah tu dah begitu lengkap, begitu sempurna. Dan orang Quraisy pada waktu itu tak mampu nak menjawab apa-apa. Sebab mereka dah membenarkan Nabi. Dan pada waktu itu gelaran Nabi pun adalah Al-Amin. Maka semua orang diam. Nak mendustakan sebab mereka kenali Nabi bagaimana. Nak mengatakan beriman sebab mereka pada waktu itu masih lagi percaya kepada berhala mereka. Lalu orang yang mula-mula mendustakan Nabi secara terbuka dengan ucapan yang sangat kejam kepada baginda Nabi, iaitu beliau menyebut, Tabballaka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka kamu wahai Muhammad untuk sepanjang hari. Orang itu adalah keluarga Nabi, Abu Lahab. Dan bila dia dah mula kecam Nabi, dustakan Nabi secara terbuka, barulah orang lain pada waktu itu mula mendustakan Nabi. Maka apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada perjalanan hidup para Nabi dan ahli keluarga mereka? Betullah seperti mana nasyid yang kita biasa dengar, iman itu tidak boleh diwarisi. Sifat dan akhlak tak boleh diwarisi. Ilmu tak boleh diwarisi. Setiap manusia, dia yang tentukan jalan mana yang dia nak pilih, kerana hanya ada dua jalan. Bukan macam saya daripada Shah Alam nak sampai sini banyak jalan. Hanya ada dua jalan. Wahadainahun najdain. Firman Allah dalam surah Al-Balad. Ada jalan menuju kepada keredaan Allah lalu beroleh syurga. Ada jalan menuju kepada kemurkaan Allah lalu akan diseksa.
maka jalan mana yang nak diambil? Walaupun keluarga Nabi sekalipun, walaupun pada waktu itu orang yang berkongsi tempat tidur dengan Nabi sekalipun, pilihan tetap dibuat dan semua kisah-kisah ini menjadi pengajaran untuk kita. Namun secara detail siapakah daripada ahli keluarga Nabi Syuaib yang beriman dan siapakah yang tidak beriman, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis kepada kita bahawa siapakah, namun pasti ada, kerana itu adalah lumrah dan sunnatullah. Manusia pada waktu itu diberi pilihan walaupun dengan siapa dia ada hubungan. Mudah-mudahan kita sentiasa pilih jalan menuju kepada kebaikan, insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, itu untuk pencerahan soalan tadi saya dari Omar Abdul Majid, ya, sahabat kita sebentar tadi. Dan seterusnya kita lihat soalan di Facebook dari Jura Azlin Sufian. Okey, assalamualaikum. Soalan saya katanya, asal usul kaum Madian. Baik, kita berpindah ke Madian seketika. Asal usul kaum Madian, sembah apa dan pekerjaan sebenar kaum tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Puan Jura Azlin Sufian atas soalan yang ditanyakan tentang kaum Madian, Ustaz. Silakan. Masya-Allah. Terima kasih kepada Puan Jura Azlin Sufian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dinukilkan bahawa kaum Madian ini adalah nama kepada kabilah yang merupakan anak cucu kepada Madian bin Ibrahim. Lalu Madian bin Ibrahim adalah nama orang. Maka segala anak cucu yang lahir daripada zuriat keturunan dikenali sebagai kabilah Madian. Dan ini adalah perkara yang biasa. Seperti mana kaum Ad sebenarnya nama orang, nama nenek moyang mereka. Seperti mana kabilah Quraisy, maka Quraisy adalah gelaran kepada Fihr bin Kinanah, salah seorang daripada moyang Nabi SAW. Maka segala anak cucu yang lahir daripadanya dikenali sebagai kaum Madian. Satu kabilah yang besar. Dan kabilah Madian ini di mana mereka menetap? Mereka menetap pada waktu itu di antara Hijaz dan juga Syam, di antara Hijaz yang terletak di Arab Saudi dan pada zaman kita Palestin, iaitu lebih kurang kawasan Jordan pada zaman kita. Di situlah tempat yang mereka tinggal dan menetap. Kemudian soalan yang kedua, apakah yang mereka sembah? Maka dalam Al-Quran kita nampak mereka mensyirikkan Allah dengan berhala. Dan yang kedua, disebab kenapa mereka dikenali sebagai Ashabul Aikah, kerana mereka menyembah tanaman, pokok yang pada waktu itu ada di tempat tersebut. Maka selain daripada berhala, mereka menyembah akan pokok dan tanaman yang ada. Sebab itulah mereka dikenali sebagai Ashabul Aikah, penghuni-penghuni ataupun mereka-mereka yang menyembah pokok dan tanaman. Kemudian soalan yang seterusnya adalah apakah pekerjaan mereka? Dalam banyak tempat dalam Al-Quran, maka kita nampak Nabi Syuaib banyak menegur mereka pada penipuan dalam jual beli. Kita nampak dalam banyak tempat dalam Al-Quran, Al-Quran sebut auful kail, sempurnakan ketika mana berjual beli. Lalu mereka ni sangat mahir dalam menipu. Sangat mahir. Tak tahulah bagaimana mereka menipu, tapi sangat mahir. Sehingga kan dihantar Nabi untuk tegur benda tersebut. Dan menjadi satu lumrah kepada kebanyakan penduduk Madian, mereka menipu dalam perniagaan. Maka daripada sini kita nampak mereka adalah peniaga. Mereka adalah peniaga. Ada juga mengatakan sebahagian daripada penduduk Madian adalah petani. Sebab itu mereka sembah akan pokok dan tanaman. Sebab manusia dia akan mengagungkan benda yang memberi manfaat kepada dia. Itu adalah realiti manusia. Sebab itu kalaulah kita pergi ke pendalaman-pendalaman dalam hutan yang jarang orang sampai, setiap suku kaum dia akan sembah benda apa yang dia percaya mendatangkan manfaat untuk dia. Maka sebab itu mereka menyembah pokok kerana ada sebahagian daripada mereka petani. Dan ada juga mengatakan sebahagian daripada mereka adalah pengembala kambing. Inilah 3 pekerjaan mereka dan yang disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas,
yang mana kebanyakan mereka adalah peniaga. Namun apa pengajaran yang kita boleh dapat? Yang pertama, hendaklah kita amanah dan jujur dalam perniagaan kita. Kalaulah ada di antara kita yang berniaga, mestilah amanah dan jujur. Kerana dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda, at-tujar, seorang peniaga, al-amin, yang jujur, akan dibangkitkan bersama dengan Nabi pada hari kiamat. Masya Allah. Kerana bukan senang nak jujur dalam perniagaan. Kadang-kala kerana keuntungan yang lebih sedikit, padahal tak banyak mana pun keuntungan tersebut, maka pada waktu itu tidak berlaku jujur. Kemudian pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, janganlah kita menjadi seperti kebanyakan manusia yang pada waktu itu mengagungkan dan menyembah ataupun memandang tinggi kepada benda yang mendatangkan manfaat kepada kita, dan itulah yang berlaku pada setiap zaman, kerana yang sebenar-benarnya mendatangkan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La mani' lima a'tait, tak ada yang boleh menghalang kalau Allah nak bagi, dan tak ada yang boleh memberi kalaulah Allah tak nak bagi. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jawapannya. Subhanallah, panjang lebar Ustaz berikan kepada kita untuk pencerahan tentang soalan Jura Azlin Sufyan sebentar tadi, asal usul kaum Madian, sembah dan pekerjaannya. Baik, kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lebih perbincangan seketika nanti. Alhamdulillah bertemu kembali. Saya yakin banyak sudah anda dapat untuk perbincangan tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam pada pagi ini, dan saya pasti seperti mana Ustaz sebut tadi, tolong catat segala nota yang diberikan untuk sama-sama nanti mungkin pada lain masa untuk ulang kaji, tengok balik apa yang kita dah dapat, dan yang paling penting sama-sama sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang mana mungkin tak berkesempatan melihat pada pagi ini untuk Tanyalah Ustaz edisi penceritaan tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Pada pagi ini boleh sama-sama kita sebarkan mungkin di media sosial anda, Instagram, Facebook dan lain-lain lagi. Kalau disebarkan di Facebook, jangan lupa untuk tag kita Tanyalah Ustaz TV3. Baik, jom kita teruskan perbincangan untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Izara Zulaikha. Kita lihat soalannya. Baik, Assalamualaikum, ada dua soalan. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk ancaman penduduk Madian kepada Nabi Syuaib alaihissalam ketika baginda berterusan menyampaikan dakwah? Berapa tempoh dakwah Nabi Syuaib ketika di Madian? Soalan pertama. Dan soalan yang kedua, bagaimana pendidikan Nabi Syuaib dalam menguruskan anak-anak Nabi Syuaib, iaitu anak perempuannya yang ketika zaman itu sangat mencabar. Terima kasih kepada Izara Zulaikha atas soalan yang ditanyakan, dan nampak dia study dulu ya sebelum tanya soalan tu ya. Jadi cantik soalannya. Saya serahkan kepada Ustaz. Dua soalan. Silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Puan Izara Zulaikha di atas soalan yang ditanyakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila da'i sebut tentang catat dan sebagainya, lalu memang betul da'i. Kerana dalam pepatah Arab ada menyebut al-ilmu saydun. Ilmu ni diumpama binatang buas, binatang yang diburu. Betul. Dia susah nak ditangkap. Lalu bagaimana kita nak kekalkan ilmu itu pada kita? Al-kitabatu qaidun, kena banyak menulis. Lalu sahabat-sahabat yang sedang menonton di TV3, maka jangan lupa catat dan kongsikan dan tag dan letakkan hashtag Tanyalah Ustaz di TV3. Sementara sahabat-sahabat di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, bantu untuk komen sebanyak mungkin, kerana ada ramai yang baru join dan mereka tak tahu apa yang sedang kita bincangkan. Okey, kembali kepada soalan yang diutarakan oleh Puan Izara Zulaikha.
berkenaan tentang ancaman. Maka dalam suratul A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara ancaman dan ugutan yang penduduk Madian berikan kepada Nabi Syuaib, firman Allah, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumih lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak. Itu antara ugutan yang pertama. Apakah kata-kata mereka? Wahai Syuaib, kami pasti dan pasti akan menghalau kamu keluar daripada negeri kami. Lalu itu ugutan yang pertama. Mereka kata, sama ada kamu kembali pada agama kami, ataupun kami halau kamu keluar daripada negeri kami. Masya Allah. Kemana Nabi Syuaib nak pergi? Itu yang dihadapi oleh para Nabi. Bagaimana perasaan para Nabi? Padahal mereka nak mengajak manusia kepada perkara yang baik. Itu cabaran dalam nak mengajak manusia kepada Allah. Maka itu ugutan pertama ada disebutkan pada ayat 89 daripada surah Al-A'raf. Ugutan yang lain Allah nukilkan dalam surah Hud pada ayat yang ke-91. Apa mereka kata kepada Nabi Syuaib? Qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak. Wahai Syuaib, kalaulah bukan kerana keluarga kamu, nescaya kami akan rejam kamu dengan batu. Itu ugutan yang Nabi Syuaib terima. Mereka nak bunuh Nabi Syuaib. Mereka nak halau keluar Nabi Syuaib. Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Inilah laluan yang dihadapi oleh para Nabi dalam untuk membawa agama. Dan sepatutnya kita kena hargai agama yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala lihat kekasihnya pada waktu itu disakiti. Pada waktu itu diberikan ancaman dan ugutan. Dan daripada sini juga kita belajar bahawa sebenarnya apabila Allah bersama, tidak ada ketakutan yang ada dalam hati dan jiwa. Maka ini menjawab kepada soalan apakah ugutan yang baginda Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam terima. Kemudian berapakah tempoh? Lalu kita dah sebutkan tadi tentang 3 usia Nabi Syuaib. Ada pandangan mengatakan 400, 600. Itu ada dinukilkan oleh Al-Imadul Asbahani. Kemudian ada pandangan mengatakan 240 lebih. Dan kemudian bahagian yang kedua yang kita nak faham adalah bahawa pada usia berapa baginda menjadi Rasul. Ada mengatakan 40 dan ada mengatakan 50. Maka daripada sini itulah matematik yang kita kena buat. Kalaulah kita anggap usia baginda 600 tahun, maka kalaulah baginda menjadi Rasul pada usia 50, bererti selama 550 tahun. Kemudian kalaulah 400 tahun, bererti 350 tahun. Maka tidak ada yang tetap kerana ada begitu banyak pendapat tentang betapa lama tempoh Nabi Syuaib hidup dan berdakwah. Namun pengajaran tu yang penting. Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Allah. Saya tadi tengok, Masya Allah, yang sedang melihat siaran di Facebook Tanyalah Ustaz adalah seramai 1,800 orang. Awal tadi saya tengok. Sementara yang sedang menonton di televisyen mungkin lebih ramai. Tapi para Nabi SAW, mereka berdakwah ratus tahun. Kalau kita tengok Nabi SAW sendiri kat Mekah selama 13 tahun. Siang malam. Nabi Nuh lagi panjang. Tetapi kita nampak para Nabi pada waktu itu tak ramai yang ikut. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ada Nabi langsung tak ada umat. Tak ada orang beriman pada dia. Maka apa pengajaran yang kita boleh dapat? Bahawa tugas kita adalah mengajak orang kepada Allah walaupun pada waktu itu tak ada orang yang mendengar. Kerana Allah tak pandang berapa banyak yang pada waktu itu terima ataupun tidak, tetapi Allah pandang istiqamah dalam mengajak manusia kepada Allah. Lalu daripada sini kita nampak inilah yang dihadapi oleh para Nabi. Tempoh dakwah mereka lama, namun pada waktu itu tidak ramai yang mengikuti mereka. Kemudian soalan yang terakhir daripada Izzara tadi adalah pendidikan Nabi Syuaib kepada anak perempuan baginda.
Maka kalaulah kita ambil bahawa apa yang ada dalam suratul Qasas adalah Nabi Syuaib, maka Nabi Syuaib telah mendidik anak baginda yang pertama dengan perasaan malu. Contohnya Al-Quran sebut dalam suratul Qasas, faja'athu ihdahuma, maka telah datang kepada Nabi Musa salah seorang daripada dua anak perempuan Nabi Syuaib, tamshi 'ala istihya, maka dia telah berjalan dengan penuh perasaan malu. Dan kita nampak bagaimana pada waktu itu malunya anak perempuan Nabi Syuaib pada waktu itu ketika mana nak memberi minum kepada ternakan baginda, ternakan mereka sanggup tunggu sampai semua orang habis. Malunya pada waktu itu nak bergaul dengan lelaki-lelaki pengembala yang lain. Kemudian Al-Quran sebut bila berjalan pun tersipu-sipu malu. Tamshi 'ala istihya. Ketika mana Nabi Musa datang kepada mereka tanya, ma khatbukuma, apa yang korang berdua buat sini? Kenapa tak join pergi bagi minum kepada binatang ternakan bersama pengembala yang lain? Maka pada waktu itu Al-Quran ceritakan mereka jawab ringkas, dan pada waktu itu mereka tak nak teruskan perbicaraan dengan Nabi Musa lebih lanjut. Maka di sini kita nampak didikan sifat malu. Kenapa? Sebab Nabi SAW sebut sifat malu pada waktu itu adalah benteng daripada manusia melakukan maksiat. Kenapa manusia melakukan maksiat? Kenapa kita melakukan maksiat? Sebab kadangkala kita tak ada rasa malu. Allahu Akbar. Kadangkala kita tak rasa malu pun dengan Allah. Allah dah bagi macam-macam. Allah dah bagi kesihatan. Allah dah bagi keluarga. Allah dah bagi macam-macam nikmat. Kadangkala kita tak rasa malu dengan Allah. Sebab itu antara didikan baginda Nabi Syuaib yang paling besar bagi saya adalah sifat malu, dan malu bukanlah tanda lemah. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya Imam Tirmizi nukilkan dalam kitab Syama'il beliau, Nabi SAW lebih malu daripada anak dara yang tak pernah jumpa dengan mana-mana lelaki. Sangat malu Nabi. Sehingga kan kalau ada benda yang Nabi tak suka, kadang-kala pada waktu itu para sahabat boleh nampak daripada riak wajah baginda. Sangat pemalu Nabi SAW. Dan sebenarnya malu, sifat malu bukanlah tanda seseorang itu lemah, tetapi malu adalah tanda keimanan. Masya Allah. Al-haya'u syu'batum minal iman. Maka itu antara didikan Nabi Syuaib kepada anak beliau, selain banyak lagi didikan-didikan yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Dan seterusnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i. Ya, siapa di sana? Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Rawal. Oh, Kak Apa Iyat. khabar Da'i dan Ustaz? Ya. Silakan, soalan puan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Iyat, dalam sirah Nabi Syuaib, kita tahu tentang penipuan dalam perniagaan. Jadi Kak Iyat nak tanya, adakah segala cas-cas sembunyi kita perlu jelaskan agar lebih telus? Dan bagaimana adab kita sebagai pembeli? Betul Ustaz? Baik. Ya saya. Baik. Dan soalan kedua Kak Iyat, adakah dengan kita melafazkan macam kita selalu beli, kita selalu kata lebih kurang halal ya, adakah itu dikira telah memadai? Dan soalan kedua Kak Iyat, tadi Ustaz kata kita selalunya taksub pada satu benda yang mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi Kak Iyat nak tanya, adakah kita ada setengah orang ditaksub kepada sesuatu nombor yang mendatangkan puas padanya, adakah itu dikatakan syirik Ustaz? Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Iyat atas 3 soalan. Ustaz, soalan yang pertama tentang cas tersembunyi. Mungkin secara ringkas dari Ustaz. Silakan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ini dah masuk daripada sudut bahagian fiqh yang mana saya taklah berani untuk kongsikan dengan lebih mendalam kerana ada ustaz-ustaz yang pakar dalam fiqh, walaupun alhamdulillah ada sedikit sebanyak latar belakang pengajian dalam fiqh mazhab Syafi'i. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa bahawa pertukaran ataupun jual beli mestilah pada waktu itu dalam keadaan redha, dalam keadaan masing-masing pada waktu itu bersetuju.
firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang salah, illa an takun tijarah an taradim minkum, kecuali dengan perniagaan dan jual beli yang masing-masing pada waktu itu suka dan redha sama redha. Berkenaan kita akan minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Ustaz, itu jawapan untuk soalan pertama tentang cas tersembunyi tadi, dan untuk soalan kedua dan soalan yang ketiga kita akan bawa ke perbincangan setelah kita beralih ke TV9 sebentar lagi, Ustaz. Baik, sida penonton keluarga besar Tanya Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika dan kita beralih ke TV9 untuk meneruskan perbincangan. Sedar tak sedar ya, sudah 1 jam setengah lebih kita bersiaran untuk membawakan topik perbincangan sirah tentang Nabi Syuaib alaihi salam yang cuba kita bawakan kepada penonton semua, semoga beroleh manfaat. Baik. Dan kalau tadi kita ambil soalan sebelum kita beralih ke TV9 tadi dari Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor bertanyakan soalan berkenaan dengan 3. Yang pertama tentang cas tersembunyi di dalam jual beli, yang kedua tentang lafaz lebih kurang minta halal itu kita bisa dengar kan lafaz tu kan, dan yang ketiga berkenaan dengan taksub dengan nombor. Ada nombor-nombor yang dia suka, ada nombor yang dia kata membawa bala, siah dan sebagainya. Itu yang kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Mungkin boleh secara ringkas soalan kedua dan soalan yang ketiga. Soalan kedua dulu berkenaan dengan lafaz lebih kurang minta halal. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya lafaz yang dah biasa dalam masyarakat kita, minta halal dan sebagainya, ianya adalah gambaran kepada maksud ayat untuk adanya redha antara sesama sendiri, supaya tak diambil hak ataupun tak dikurangkan hak sesiapa. Namun lafaz tersebut tidaklah wajib, dan pada waktu itu tidaklah perlu diberikan jawapan ya saya halalkan dan sebagainya. Kerana lafaz ijab dan qabul, maka sebenarnya cukup bila diberi barang dan diterima bayaran dan masing-masing redha, maka jual beli tersebut sudah sah. Berkenaan tentang nombor-nombor yang tertentu yang ada dalam metafizik dan sebagainya, maka kalaulah sekadar pada waktu itu dia ikut dan dalam kadar berhati-hati, maka tidak ada masalah. Tetapi kalaulah dia percaya itu sahaja yang mendatangkan manfaat dan mudarat, maka tak sepatutnya berlaku. Kerana yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah pelihara akidah kita dan juga muamalah kita dalam jual beli dan sebagainya, insya-Allah. Baik, itu jawapannya tentang 3 soalan dari Kak Yat sebentar tadi berkenaan dengan jual beli. Baik, Ustaz, bila kita sebut tentang Nabi Musa, kita bawa sedikitlah, mungkin betul kata kenapa tiba masuk Nabi Musa, kita cuba nak kaitkan dengan Nabi Syuaib. Baik, bila sebut tentang Nabi Musa AS, kita faham Nabi Musa mengasingkan diri pergi ke Madian, dan macam Ustaz ada cerita sikit tadi lah, bila mana bertemu dengan 2 puteri Nabi Syuaib, maka ada sedikit bertanya tentang kenapa tak join sekali bagi minum dan makan kepada haiwan. Lalu kita pun tahu Nabi Musa menikahi salah seorang daripada puteri Nabi Syuaib AS, dan saya nak tanya tu berkenaan dengan tongkat tu. Ada riwayat kata tongkat itu memang diberikan oleh Nabi Syuaib, dan ada yang kata tongkat itu diberikan oleh seorang laki-laki yang nama sahaja Syuaib, bukan Nabi Syuaib. Soalannya, yang manakah yang boleh kita pakai? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Terima kasih Da'i di atas soalan yang ditanyakan. Maka memang benar dalam riwayat tafsir dan juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Kathir, maka ada kedua-dua pendapat berkenaan tafsir
ayat yang ada dalam suratul Qasas juz yang ke-20 bahawa Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah bertemu dengan seseorang. Siapakah orang tersebut? Maka pendapat yang kita biasa dengar, yang masyhur, maka orang tersebut adalah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, dan tongkat tersebut diberikan oleh Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, dan itulah tongkat yang Nabi Syuaib warisi daripada nabi-nabi yang terdahulu. Maka itu adalah satu pandangan dan ini yang masyhur yang kita biasa dengar. Namun ada sebahagian para ulama tafsir dan Imam Ibnu Kathir nukilkan juga dalam kitab beliau mengatakan tidak, jarak tempoh masa antara Nabi Musa dan Nabi Syuaib terlalu jauh. Walaupun pada waktu itu ada pandangan mengatakan Nabi Syuaib usianya panjang, namun terlalu jauh. Maka sebahagian para ulama tafsir dan juga dinukilkan juga oleh Imam Ibn Kathir, orang tersebut walaupun namanya Syuaib, tetapi dikenali sebagai Syuaib sahibul ma' sahaja. Dia bukan Nabi Syuaib. Dan dia juga yang memberikan tongkat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan bila kedua-dua pandangan ini dinukilkan oleh para ulama, maka kita sebagai orang biasa hanya mampu untuk menukilkan kedua-duanya sahaja, dan setiap pandangan ini ada yang pilih pandangan yang pertama dan ada yang pilih pandangan yang kedua. Namun yang masyhur adalah pandangan yang pertama, baginda adalah Nabi Syuaib, walaupun ada pandangan yang mengatakan bukan. Terima kasih kepada da'i yang bertanya. Baik, maka yang lebih masyhur ya adalah itu Nabi Syuaib alaihissalam yang memberikan tongkat kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, soalan seterusnya kita lihat di Facebook dari sahabat kita Mak Etun. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam berkata pada baginda, kalau tidaklah kerana keluargamu, pasti kamu sudah diusir. Soalan saya, kenapa mereka berkata begitu? Adakah keluarga Nabi Syuaib alaihissalam sangat dihormati ketika itu? Dan kenapa mereka terlalu benci dengan Nabi Syuaib alaihissalam sehingga bertindak untuk mengusirnya? Terima kasih Mak Etun atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Ustaz untuk jawapannya. Terima kasih kepada Mak Etun di atas soalan yang ditanyakan. Maka sebenarnya ini merujuk kepada ayat yang ke-91 dalam surah Hud. Ayat yang kita dah baca tadi. Maka sebenarnya ada 4 celaan yang mereka cela pada Nabi Syuaib pada ayat ini. Kata para ulama tafsir dalam tafsir Al-Wasit di Tantawi. Yang pertama mereka kata, Ya Syuaibu ma nafqahu kathiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tak nak dengar pun apa yang kamu cakap, sebab kami tak faham bila kamu bercakap. Maka mereka pada waktu itu memekakkan telinga daripada apa pun yang Nabi Syuaib nak bawa, nak ceritakan. Yang kedua, mereka pada waktu itu menyebut, wa inna lanaraka fina dha'ifa. Engkau ni lemah. Pengikut yang ikut kamu semuanya orang lemah. Padahal kami yang berkuasa, kami yang memiliki kekayaan, dan kami tak nak ikut kamu yang lemah bersama dengan pengikut-pengikut kamu yang lemah. Itu hinaan mereka yang kedua kepada Nabi Syuaib. Yang ketiga, mereka pada waktu itu mengatakan kepada Nabi Syuaib, walaula rahtuk, kalaulah bukan kerana keluarga kamu, yang sebenarnya mereka nak sebut keluarga Nabi Syuaib sebahagian besarnya pada waktu itu tak beriman. Lalu mereka kata, kalaulah bukan kerana keluarga kamu yang masih ikut agama kami, nescaya kami akan merejam kamu. Bererti pada waktu itu mereka mengatakan yang mulia pada kami adalah orang yang ikut agama kami. Di sisi kami, engkau tidak mulia. Itu penghinaan yang ketiga. Dan yang keempat, mereka terus terang berkata dengan Nabi Syuaib, وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. Engkau hina pada pandangan kami. Kenapa mereka benci sangat? Al-Quran dalam suratul A'raf menyebut bahawa kebanyakan umat yang menolak Nabi-Nabi adalah kerana pada waktu awal sebelum Nabi itu mula berbicara, mereka dah pekakkan telinga. Sebelum Nabi mengajak mereka, mereka dah letakkan tembok, mereka memang tak nak dengar apa-apa pun. Firman Allah dalam suratul Al-A'raf, Tilkal qura naqussu alaika min anba'iha. Kami ceritakan semua kisah tentang umat-umat yang terdahulu. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Semua para rasul
bawakan bukti-bukti keterangan yang sangat jelas, namun malangnya firman Allah tentang keadaan mereka, fama kanu liyu'minu. Daripada awal lagi mereka tak nak beriman. Nampak je Nabi, dah tak nak beriman. Kenapa? Bima kazzabu min qabl, kerana mereka pada waktu itu memang mendustakan para Nabi daripada awal. Lalu bencinya mereka sebab mereka memang tak nak mencari kebenaran. Orang yang benar-benar mencari kebenaran, maka pada waktu itu Allah akan tunjukkan. Sebaliknya orang yang memang tak nak kebenaran, datanglah siapa pun, mereka akan cari jalan untuk dustakan. Persoalannya, di manakah kita? Adakah kita yang memang mencari kebenaran ataupun beralasan bila tibanya kebenaran? Moga Allah pelihara setiap daripada kita. Betul. Saya macam tersentak gitu bila mana Ustaz kata di manakah kita? Kalau datang kebenaran siapa pun yang bawa, tetapi kita sendiri yang tak nak menerima, kita akan cuba untuk memekakkan telinga, membutakan mata dan menutup pintu hati. Baik, kesinambungan ataupun rentetan daripada soalan sahabat kita Mak Etun sebentar tadi, ada kesinambungannya dengan soalan Pak Suli Romli di Facebook. Mari kita lihat. Katanya, Assalamualaikum. Ustaz, soalan saya, mengapakah orang-orang besar serta pemimpin kaum Madian tidak dapat menerima nasihat Nabi Syuaib alaihissalam, dan kenapa padang untuk bercucuk tanam menjadi taruhan untuk sembahan kaum Madian selain berhala dan menolak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Pak Suli Romli atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Masya-Allah, terima kasih Pak Suli Romli di atas soalan tadi. Masya-Allah, memang benar. Maka Al-Quran ceritakan da'i pada ayat yang pertama juz yang ke-9, Al-Quran sebut qalal mala', telah berkatalah para pemimpin, para penguasa Madian. Lalu kenapa mereka tolak? Al-Quran highlightkan dalam perkataan yang ringkas, allazina istakbaru, orang-orang yang sombong. Maka penghalang besar pemimpin dan juga penguasa Madian dan juga kebanyakan manusia daripada kebenaran adalah kesombongan. Lalu sombong tu dahsyat, Masya Allah. Ketika mana Iblis, walaupun Iblis dah lihat Allah, Iblis pada waktu itu dah lihat syurga dan neraka, Iblis telah melihat segala pada kebanyakan rahsia-rahsia. Tetapi apa Al-Quran sebut bila dia nak langgar perintah Allah? Aba wastakbar. Menjadilah Iblis itu enggan untuk taat Allah dan pada waktu itu dia sombong. Maka di sini kita nak betul-betul faham pada waktu itu kenapa manusia sombong. Dan pada waktu itu apakah definisi sombong? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda bahawa sombong itu dua sifat dia. Apakah sifat orang yang sombong? Kita akan sambung selepas daripada ini, insya-Allah. Saya baru perasan, insya-Allah kita akan sambung dua sifat dan kita sambung soalan dua yang sifat lain. Manusia sombong. Saya pun dah tertunggu-tunggu nak dengar tadi, tetapi Ustaz memberhentikan kita kerana kita nak beri reda seketika supaya anda dapat tumpukan perhatian sepenuhnya saya. Baik, jadi jom kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, bertemu kembali dan sudah pastinya hari ini kita dapat sesuatu yang bukan sedikit, bukan biasa-biasa tetapi banyak input-input berkenaan dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Kita cerita tentang perwatakan, bagaimana sejarah kehidupan, siapakah yang bersama dengan Nabi Syuaib alaihissalam, bagaimana kehebatan di dalam berhujah ataupun berpidato, semuanya telah kita kongsikan kepada penonton semua. Dan bersama Nabi Syuaib alaihissalam adalah kaum Madian yang cuba didakwah untuk mereka. Baik, dan kalau tadi Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan dua sifat manusia sombong yang belum lagi kita ketahui, Ustaz simpan untuk berikan kepada kita di penghujung ini. Jadi jom, saya rasa penonton-penonton pun nak tahu dua sifat manusia sombong yang akan dikongsikan. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis riwayat Muslim, Nabi tegaskan apakah dua sifat orang yang sombong. Sabda Nabi SAW, batrul haq, orang yang menolak kebenaran walaupun dia tahu benda itu benar.
maka itu adalah ciri manusia yang sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, orang yang memandang rendah pada orang lain. Maka dua sifat ini adalah kayu ukuran menunjukkan seseorang itu sombong ataupun tidak, dan sombong adalah penyebab besar, tembok besar manusia pada waktu itu menolak kebenaran. Kemudian Pak Suromli tadi bertanya berkenaan tentang kenapa mereka menyembah tanaman yang mereka tanam. Dan ini saya telah kongsikan di pertengahan tadi, kerana manusia, benda yang dipercaya memberikan manfaat, benda yang dipercaya boleh tolong dia, kebanyakan manusia itulah yang dia sembah. Sebab itu kadang-kala kita dengar ada sebahagian daripada kata-kata, ada yang menyembah pangkat, ada yang menyembah kekayaan, ada yang menyembah kemasyhuran dan pujian. Bukanlah maksud dia solat kepada benda itu, tetapi mengagungkan lebih daripada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia nampak seolah-olah itu yang memberi manfaat kepadanya. Yang sebenar-benarnya memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Yang memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz. Biasanya kalau kita dengar berkenaan dengan ancaman, contoh kita baca Al-Quran, tengok terjemahannya tentang ancaman kisah-kisah mereka yang terdahulu, kita akan rasa macam takut, gementar, seram dan tak nak dekat sesekali pun dengan azab tersebut. Itu reaksi kita sebagai yang membaca Al-Quran dan mendengar perkongsian pada hari ini, reaksi. Jadi kita nak tanya pada Ustaz, kita kaitkan dengan soalan daripada sahabat kita Tuan Muhammad Hafizi di Facebook ni. Kita lihat soalannya berkenaan dengan reaksi kaum Madian. Baik. Disebut, Assalamualaikum, apakah reaksi kaum Madian setelah mendengar ancaman azab dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum yang terdahulu, iaitu kaum Ad dan Thamud dan kaum Nabi Lut alaihi salam yang diceritakan oleh Nabi Syuaib alaihi salam? Reaksinya itu bagaimana, Ustaz? Silakan. Terima kasih sahabat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Hafizi Hafiz. Lalu Allah mendatangkan peringatan. Tujuannya Allah sebut dalam surah Al-A'raf, la'allahum yadarra'un, dalam ayat 93 surah Al-A'raf, supaya manusia itu merendah diri, jangan sombong. Itu tujuan dia. Dan akan tetapi firman Allah pada tempat yang lain, kebanyakan manusia bila hatinya rosak, seperti mana firman Allah, walakin qasat qulubuhum, hati mereka telah keras dan rosak, maka mereka akan tetap tak ambil peduli tentang peringatan dan ancaman. Maka apakah yang berlaku kepada kaum Madian bila Nabi Syuaib ceritakan kepada mereka tentang Allah? Yang pertama, pada ayat 91 surah Hud yang saya telah jelaskan, mereka hina Nabi Syuaib. Allahu Akbar. Mereka hina bukan sekali, 4 kali, bahkan berkali-kali. Mereka hina Nabi Syuaib pada ayat 91 surah Hud. Yang kedua, apa yang mereka buat? Mereka cabar Allah untuk segerakan azab. Fa asqit alaina kisafan minas sama. Mana azab? Bawakan. Kami nak azab. Kami nak apa yang kamu sebutkan, wahai Syuaib. Lalu ini dua sifat yang tak patut ada pada orang yang beriman, iaitu menghina, mempermain-mainkan azab, istihza, dan yang kedua mencabar, kerana ketahuilah tak pernah ada yang selamat bila Allah turunkan azab. Tak pernah. Moga Allah pelihara setiap daripada kita daripada sombong yang tidak pada waktu itu mendatangkan apa-apa manfaat. Baik. Itu tidak pernah ada yang selamat ketika mana Allah menurunkan azab kepada sesuatu tempat ataupun satu kaum. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz. Katanya, apakah bentuk-bentuk azab yang diterima oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam, iaitu kaum Madian setelah mereka ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Puan Ruby. Ruby Abu Bakar Ruby. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka azab yang ditimpakan kepada kaum Madian Allah sebutkan sebagai as-sayhah. Seperti mana yang ada dalam suratul A'raf ayat 91. Pada waktu itu datangnya as-sayhah, jeritan, gempa dan sebagainya.
Di sini berlakunya perbezaan pendapat para ulama. Kerana pada Ashabul Aikah disebutkan sebagai turunnya azab daripada gumpalan awan, daripada angin dan sebagainya. Maka adakah dua kumpulan ini kumpulan yang sama ataupun berbeza? Majoriti para ulama menyebut Ashabul Aikah dan Madian adalah kumpulan yang sama. Bererti pada waktu itu Allah datangkan dahulu As-Sayhah yang ada pada ayat 91 daripada surah Al-A'raf, iaitu datangnya jeritan dan datangnya pada waktu itu gempa yang pada waktu itu menjadikan kebanyakan daripada mereka mati. Kemudian ketika mana berlarutan tempoh selama 7 hari, tidak ada air yang mereka boleh minum dan mereka boleh teruskan kehidupan. Allah datangkan awan, mereka pun bersegera lari ke arah awan kerana sangka datangnya hujan. Namun yang datangnya pada waktu itu adalah azab daripada awan tersebut dan angin yang mana Allah sebutkan fa asbahu fi darihim jathimin, menjadi mereka bergelimpangan di dalam negeri mereka. Kata para ulama, setiap yang diazab bersesuaian dengan sikap mereka. Mereka menghalau keluar Nabi Syuaib daripada negeri mereka, Allah binasakan mereka di negeri mereka sendiri. Mereka pada waktu itu mengatakan kepada Nabi Syuaib dalam surah Hud ayat 91, kami tak faham apa yang kamu cakap, wahai Syuaib. Maka Allah datangkan jeritan yang pada waktu itu membinasakan mereka. Dan mereka mencabar Nabi Syuaib untuk turunkan azab daripada langit. Maka Allah datangkan azab daripada langit. Setiap umat diberikan azab bersesuaian dengan sikap buruk mereka dan bersesuaian dengan keadaan mereka. Kita doa kepada Allah agar Allah sentiasa bimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalaulah kita ada terlupa, tersilap, maka Allah bimbing, Allah tegur kita. Allah jauhkan kita, ahli keluarga kita, seluruh umat baginda daripada sifat sombong yang pasti membinasakan. Dan moga-moga Allah selamatkan kita daripada sebarang azab kerana kita tak akan mampu untuk menghadapinya. Benar. Dan memang bila mana kita buat sesuatu dikecam, dihina dan mungkin juga boleh disebut sebagai dibalas balik dengan sesuatu yang tidak sepatutnya, akan sedikit rasa tidak seronok, rasa tidak tenang dan rasa sedih yang amat di dalam hati. Mungkin pada orang lain ada penguat semangat untuk situasi itu. Kalau pada Nabi Syuaib AS mungkin ada penguat semangat Nabi Syuaib. Apakah dia, Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apakah penguat semangat yang patut kita ada? Maka baginda Nabi SAW ketika mana kita baca dalam surah Al-A'raf begitu banyak pengajaran. Penguat semangat yang boleh kita jadikan seperti yang dijadikan oleh baginda Nabi SAW adalah pada waktu itu melihat daripada cara sunnatullah, cara tertib Allah di atas muka bumi, iaitu setiap yang membawa agama Allah pada waktu itu pasti ada ujian. Ujian bukanlah kerana Allah tak suka kita, tetapi ujian kerana Allah nak tinggikan darjat kita. Bila manusia pada waktu itu diuji, lagi-lagi dengan ujian emosi dan penolakan, dan dia bersabar, maka sabar itu akan meninggikan darjat dan akan pada waktu itu membawa ganjaran yang besar. Sebab itu dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda, kadangkala Allah ingin seseorang hamba untuk sampai pada satu darjat dan kedudukan yang tinggi, tetapi dia tak mampu dengan amalan dia. Maka pada waktu itu diberikan ujian kepadanya dengan sabar, maka Allah tinggikan darjatnya. Sebab itu para Nabi diuji dengan dahsyat kerana tingginya darjat dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar, hidup ini adalah ujian, maka setiap apa yang berlaku sudah pastinya Allah nak angkat darjat, dan teruslah lakukan kebaikan apa saja yang telah diniatkan dan terus mencapai cita dan matlamat yang satu, redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit kesimpulan dari Ustaz untuk perbincangan kisah Nabi Syuaib AS untuk nota penting kepada penonton-penonton. Silakan. Sahabat-sahabat program Tanyalah Ustaz TV3 yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita sentiasa ada pilihan.
dan hanya ada dua pilihan. Sama ada meredakan Allah ataupun mendatangkan kemurkaan Allah. Untuk menjadikan kita kenal jalan yang mana yang patut diambil, maka itu memerlukan kepada ilmu dan memerlukan kepada bimbingan daripada orang-orang yang boleh membimbing kita. Marilah sama-sama kita berazam dan berniat tidak berhenti mempelajari ilmu. Program Tanyalah Ustaz sebenarnya ada satu platform yang sangat baik kita mulakan hari kita bermula seawal jam 6.30 pagi untuk kita belajar ilmu dan kita ajak yang lain untuk sama-sama, kerana hanya dengan ilmu dan hidayah daripada Allah kita boleh memilih jalan yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa Rika, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami telah membaca dan mendengar, menghayati dan meneliti kisah-kisah orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Dan pada hari ini kisah kekasihmu Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam Dikau jadikan ada pengajaran yang menjadi sebahagian daripada kehidupan kami. Dikau jadikan ada manfaat yang kami perolehi. Allahumma ya Allah, jauhkanlah daripada kami sifat-sifat yang telah membinasakan kaum Madian dan umat-umat yang terdahulu. Dikau anugerahkanlah kesabaran kepada kami apabila diuji olehmu ya Allah, seperti mana yang dimiliki oleh para kekasihmu alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit, maka dikau sembuhkanlah dengan sembuhan yang segera. Jika di antara kami yang mempunyai keresahan, maka dikau bahagiakanlah. Jika ada di antara kami yang sedang berada dalam kesulitan, dikau angkatkanlah dan tunjukkanlah jalan keluar dengan segera. Allahumma ya Allah, permudahkanlah setiap urusan di antara kami. Mereka yang terlibat dalam menjayakan program ini, dikau anugerahkanlah kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, dikau redalah dengan kami ya Allah. Redalah dengan kami ya Allah. Redalah dengan kami ya Allah. Wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Umar Aziz atas perbincangan dan juga penceritaan pada hari ini tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Terima kasih jutaan yang diucapkan kepada penonton-penonton yang menyaksikan kita pada hari ini, dan jangan lupa esok untuk tema akidah dengan topik Jaga Akidah dengan moderator Da'i Luqman serta ahli panel bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton, Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.